Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Hazim bin Zali, dan nama ahli kumpulan saya Muhammad Aizlan Syarif bin Azwani. Saya dari kelas AS117 3D. Tajuk kami dalam pandangan ini ialah elemen saintifik dalam adab makan menurut sunnah. Pengenalan kepada tajuk kami ialah punca utama yang boleh menyebabkan penyakit ialah pemakanan. Tabiat dan cara pemakanan ialah satu asbab untuk mendapat penyakit, kerana pengambilan gula, lemak dan kalori yang berlebihan akan mendatangkan penyakit kepada badan kita. Jadi kita perlulah menjaga diet yang seimbang dan mencontohi Rasulullah SAW dalam pemakanan baginda. Hadis di bawah ini ialah orang mukmin makan untuk satu perut, sedang orang kafir makan untuk 7 perut. Hadis Bukhari Muslim yang bersumberkan dari Ibnu Umar Sahih. Amalan pemakanan atau adab makan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, makan dan kanan. Yang ketiga, mengambil makanan yang terdekat. Yang keempat, tidak bersandar ketika makan. Topik yang seterusnya ialah Rasulullah SAW tidak makan dan minum sambil berdiri. Di antara sebab dilarang minum berdiri ialah menurut kajian saintifik sendiri, pakar perubatan Dr. Abdul Razak Al-Kalani, dia bercakap makan dan minum dengan keadaan duduk lebih baik dari segi kesihatan, lebih selamat dan lebih puas. Dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah nombor 375 sini menyatakan Nabi SAW melarang seorang lelaki itu minum sambil berdiri. Ditegaskan lagi dalam hadis, disebutkanlah janganlah kamu minum sambil berdiri, kerana ini akan menyebabkan struktur muskular yang boleh membuka sehingga air kencing boleh keluar dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan kepada pos-pos penyaringan yang berada di ginjal. Jika kita minum secara berdiri, air itu akan masuk tanpa disaring dan akan menyebabkan penyakit kristal ginjal. Penyakit ini ialah sangat-sangat berbahaya. Rasulullah SAW melarang kita makan dan minum sambil berdiri kerana dalam kajian saintifik, makanan dan minuman yang dimakan semasa berdiri boleh memberi kesan kepada saraf kita atau refleksi saraf pada otak kita. Gangguan saraf ini akan menyebabkan kita pengsan ataupun mati mendadak jika kita makan dan minum sambil berdiri. Begitu pula makan dan minum berdiri secara terus-menerus sangat membahayakan dinding usus dan memungkinkan terjadi luka pada perut. Para doktor melihat bahawa luka pada perut 95% terjadi pada tempat-tempat yang biasa berlaku pelanggaran makanan atau minuman yang masuk. Jadi, keseimbangan pada masa berdiri disertai pengucuran otot pada kerongkong yang menghalang jalannya makanan ke usus secara mudah dan kadang-kadang akan menyebabkan rasa sakit jika kita makan dan minum sambil berdiri, dan ini akan mengganggu fungsi pencenaraan dan seseorang boleh kehilangan rasa selesa semasa makan dan minum. Selain itu, seorang mukmin diajar oleh Rasulullah SAW supaya tidak makan secara berlebihan. Sunnah Rasulullah telah mengajar kita supaya berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini kerana apabila kita makan terlalu kenyang, oksigen akan tertumpu pada bahagian perut dan akan mengurangkan oksigen di bahagian otak. Apabila otak kita kekurangan oksigen, kita akan merasa mengantuk dan malas untuk beribadah. Adab makan menurut sunnah Rasulullah juga menitik beratkan supaya tidak makan secara berlebihan kerana boleh mendatangkan obesiti. Penyakit obesiti ini akan mendatangkan penyakit jantung kerana lemak yang menutupi saluran jantung akan mendatangkan serangan jantung. Jadi amat penting bagi kita untuk mengikut adab makan menurut sunnah, iaitu makan secara tidak berlebihan. Yang terakhir dari saya ialah tidak bernafas ketika minum. Rasulullah SAW tidak bernafas ketika baginda meminum air masak ataupun air zam-zam atau apa-apa pun minuman. Daripada kajian saintifik, kita boleh mengaitkan larangan Rasulullah ini kerana apabila kita bernafas dalam air,
nafas kita akan mengeluarkan karbon dioksida iaitu CO2 dan akan bercampur dengan air. Kita sedia maklum air ini ialah H2O, dan apabila CO2 bergabung dengan H2O, ia akan menjadi H2CO3. Bahan ini ialah sama seperti cuka. Dalam kata lain, cuka ialah asid yang sangat tidak baik untuk kesihatan manusia. Jadi Rasulullah menegah dan mengajar kita supaya meminum minuman dengan 3 kali tegukan dalam satu nafas. Adab ini amatlah penting dan boleh mengelakkan perkara yang tidak ringin ini seperti tersedak ketika minum. Saya Muhammad Izlan Syarif Azwani sebagai pembentang kedua yang akan menyambung pembentangan. Seterusnya ialah makan makanan yang halal, baik dan berkhasiat. Cara pemakanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu cara yang patut dicontohi. Pemakanan yang diambil oleh Rasulullah SAW sangatlah mementingkan kesihatan. Dalam Al-Quran juga ada menyatakan bahawa makanlah makanan yang halal dan janganlah mengambil makanan yang sudah dilarang oleh agama. Apabila berada dalam keadaan darurat sahaja, barulah dibenarkan untuk mengambil apa sahaja makanan yang ada di hadapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup. Amalan pemakanan yang salah boleh mendorong kepada pelbagai penyakit. Oleh itu, setiap individu perlu tahu apa yang mereka ambil atau apa yang mereka perlukan dalam badan. Terdapat banyak makanan yang sihat dan berkhasiat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah kurma, madu, kismis, halia, susu kambing dan banyak lagi. Seterusnya ialah jenis makanan sunnah serta manfaat dan khasiatnya. Yang pertama ialah kurma. Buah kurma memiliki banyak kebaikan. Kurma memiliki mineral, vitamin, serat dan antioksida yang baik untuk fungsi badan. Nabi SAW pernah bersabda, rumah yang tidak ada kurma adalah rumah yang tidak ada makanan. Sabda Nabi yang lain, siapa pun yang memakan 7 biji tamar, ajwa, dia akan terlindung dari gangguan syaitan dan sihir pada hari tersebut. Kurma mengandungi 23 jenis asid amino. Sebahagiannya tidak ditemui dalam buah-buahan yang popular seperti oren, apel dan pisang. Antara khasiat kurma adalah serat sebagai pencuci perut dan mencegah semblit. Mineral untuk membentuk enzim bagi proses utama badan. Glukos untuk memberi tenaga. Fluorin berfungsi untuk membantu meningkatkan kesihatan gigi dan selenium diperlukan oleh sistem pertahanan badan bagi mencegah kanser. Yang kedua ialah madu. Madu merupakan satu-satunya makanan yang dihasilkan oleh lebah yang memiliki kesemua komponen keperluan hidup manusia termasuk enzim, vitamin, mineral, kandungan air dan pinocambrin, iaitu satu antioksida yang membantu meningkatkan fungsi otak. Bahan antioksida diperlukan bagi melawan radikal bebas yang boleh merosakkan sel. Sabda Nabi SAW, demi Allah SWT yang aku dalam genggamannya, minumlah madu. Malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang meminum madu, 1000 ubat masuk ke perutnya dan 1,000,000 penyakit keluar darinya. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 69 tentang kelebihan madu sebagai penawar pada segala penyakit. Terdapat banyak manfaat madu seperti menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas tubuh, meredakan batuk, mempercepatkan penyembuhan luka, menjaga sistem pencernaan dan menjaga kesihatan jantung. Yang ketiga adalah kismis. Buah anggur segar mengandungi kandungan vitamin C dan flavonoid yang tinggi. Vitamin C banyak membantu menjaga kesihatan badan, manakala flavonoid adalah antioksida
yang membantu melawan radikal bebas. Anggur kering iaitu kismis pula kaya dengan pelbagai vitamin, riboflavin dan folat. Selain itu, mineral surih bernama boron membantu meningkatkan penumpuan, koordinasi tangan dan mata serta meningkatkan memori. Kismis juga merupakan salah satu makanan yang boleh mengurangkan tekanan, melancarkan peredaran darah, merawat anemia, menguatkan jantung dan menerangkan hati selain dari terkenal dengan kelebihannya kepada otak. Sabda Rasulullah SAW tentang kismis adalah, biasakanlah memakan kismis kerana kismis dapat menghilangkan kepahitan, menghilangkan lendir, menyihatkan badan, membaguskan rupa, menguatkan saraf dan menghilangkan letih. Yang keempat ialah halia. Halia juga merupakan makanan sunnah dan diceritakan di dalam Al-Quran bahawa halia dicampurkan dengan minuman dan dijadikan minuman para ahli syurga. Ayat di bawah ialah bukti penyertaan di atas. Dan mereka dalam syurga itu diberi dari sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil, iaitu halia. Surah Al-Insan ayat 17. Antara khasiat halia adalah menguatkan ingatan, menguatkan urat saraf, menghilangkan lendiran dan kahak, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh, serta membantu penghadaman dan memanaskan badan. Yang terakhir adalah susu kambing. Susu kambing adalah makanan penyembuhan yang terbaik bagi membina otak, sistem saraf dan fakulti mental. Susu kambing mengandungi segala vitamin, mineral, protein dan lemak yang penting bagi pertumbuhan jaringan otak, enzim dan neurotransmitter sekaligus memberikan tenaga untuk otak. Susu kambing juga adalah yang terbaik untuk menghasilkan semula sel-sel di dalam badan bagi memulihkan kesihatan seseorang. Kebaikan susu begitu diangkat sehingga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari diceritakan bahawa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Jibril yang menghidangkan susu dan arak kepada Rasulullah SAW telah memuji pilihan baginda iaitu susu. Jibril berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau kepada fitrah. Seandainya engkau memilih ham, nescaya binasalah umatmu. Susu kambing juga berperanan untuk mencegah kanser dan diabetes. Boleh menetralkan asid berlebihan dalam badan, melambatkan proses penuaan dan menjadikan tekanan darah normal.